Nombor dua, bahawa terdapat satu pond ataupun kolam yang dalamnya 6 kaki, dan murid-murid perlu melepasi kolam berkenaan, dan ia juga merupakan satu tempat yang berbahaya. Murid-murid ini perlu melepasi kolam ini menggunakan dengan izin rope ataupun tali. Dan nombor tiga, terhadap dengan izinkan saya gunakan bahasa Inggeris kerana ini dalam bahasa Inggeris yang digunakan oleh beliau. Thirdly, there is a foot high broken wire square maze on the ground where the children have to jump from one square to another to reach the other end of the maze. There is a danger that the children might hurt themselves and in jumping from these broken wire squares. Fourthly, the area of the One Malaysia camp across the river is too small to accommodate the 298 pupils. Fifthly, the area of the present camp is a former Orang Asli burial ground. Sixthly, there is no proper water supply to the camp, and the children had to break the closed water pipe to quench their thirst. Seventhly, there is no proper lighting for the camp area. Dan lain-lain saksi telah memberi keterangan bahawa tempat itu merupakan tempat yang berbahaya daripada binatang buas, dan tidak ada doktor yang bersama murid-murid ini kalau terkena mana-mana gigitan ular berbisa ataupun binatang-binatang berbisa yang lain. Tuan Sri Yang Dipertua, tragedi yang malang itu telah berlaku pada lebih kurang 10:30 malam 26 hari bulan Oktober 2009, dan saya dapati bahawa Menteri tidak menunjukkan prihatin beliau terhadap strategi ini, dan tragedi sedemikian boleh berulang bila-bila masa sahaja. Kedua, cara Kementerian Pendidikan menguruskan isu melaksanakan matematik dan sains dalam Inggeris dalam tahun 2003 dibuat tergesa-gesa. Sebelum itu ingin saya nyatakan masalah camp satu Malaysia ini, tragedi ini berlaku kerana ia dibuat tergesa-gesa kerana kerajaan hendak mengaut untung politik, kerana slogan satu Malaysia itu telah digunakan dan ia hendak dihebarkan dengan apa cara pun. Jadi isu kedua, dengan saya juga katakan tragedi mathematics, English, matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Ia dibuat dengan tergesa-gesa dalam tahun 2003 dengan memakan belanja 5 bilion ringgit. Kemudian tahun ini dengan tergesa-gesa pula dibatalkan program tersebut, dan kita orang-orang anak-anak kita di Malaysia ini tak tentu arah. Semasa ingin menggunakan Inggeris dalam matematik dan sains, dikatakan kita sudah buat kesilapan 30 tahun yang lepas dengan membatalkan aliran Inggeris dalam persekolahan kita. Kemudian tiba-tiba kerana tekanan politik diubah pula polisi. Mungkin perlu 5 bilion lagi untuk mengubah aliran ini. Yang ketiga ialah sekolah-sekolah yang dengan izin mission school yang diurus dan diselenggarakan oleh gereja ataupun lembaga-lembaga pengelola yang bersendirian, yang semasa ia diambil alih oleh kerajaan berjanji bahawa the ethos and the character of the school will not be changed dengan izin. Tetapi kita dapati semua perjanjian yang dibuat itu tidak diikuti. Dan kita tahu bahawa kerajaan menggunakan sekolah-sekolah ini tanpa membayar apa-apa sewa.
Dan selepas berpuluh-puluh tahun, banyak sekolah-sekolah ini terbiar, tidak diselenggarakan dengan baik. Tak apabila pengelola, mission school dan juga sekolah-sekolah Cina ataupun Tamil yang ingin membina semula bangunan-bangunan sekolah ini, kerajaan tidak memberikan peruntukan kapital yang mencukupi. Dulu dijanjikan akan diberi dengan izin dollar for a dollar. Tapi kita nampak itu tidak dibuat. Kalau lembaga-lembaga ini cuba untuk menolong kerajaan menaikkan taraf pendidikan di Malaysia ini, haruslah kerajaan menghargai semua titik peluh mereka dan kerja kuat mereka menaik taraf sistem pendidikan negara kita ini. Jadi, Tan Sri Yang di-Pertua, kami inginkan bahawa Menteri mengambil berat tentang ketiga-tiga perkara ini dan haruslah hari ini kita meluluskan usul memotong RM10 sahaja agar mesej ini dapat disampaikan kepada Menteri bahawa sistem pendidikan kita ini memang terancak dan banyak masalah yang timbul dan harus diberi perhatian dengan segera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.